Doktor selesa tak dengan kerajaan PN yang baru ni? Terima kasih. Itu merupakan satu soalan yang baik. Pertamanya bukan soal selesa ataupun tidak selesa. Jika saya inginkan sesuatu yang habuan, saya mungkin menerima beberapa tawaran yang telah ditawarkan kepada saya oleh mereka yang sekarang ini berada dalam kepimpinan kerajaan PN. Sebelum kabinet dibentuk, banyak sesi perjumpaan mereka dengan saya juga. Saya terus terang beritahu. Dan kerana mereka bertanya kepada saya beberapa pandangan. Dan juga ada tawaran daripada pihak mereka. Tapi saya tidak menerimanya. Kerana saya bukan menyokong kerana saya inginkan sesuatu. Saya bukan menyokong soal politik mereka. Tetapi saya adalah satu orang yang melalui suatu pengalaman. Apakah pengalaman itu? Pengalaman yang ialah antara suara yang semua rakyat Malaysia tahu, menyokong untuk ditukar kerajaan Barisan Nasional. Disebabkan kerana beberapa isu atau banyak isu-isu yang membabitkan soal ketelusan, soal rasuah dan seumpamanya. Dan saya lihat juga kerajaan itu terlalu lama dan perlu ditukar. Saya juga antara orang yang tidak percaya bahawasanya DAP jika sekiranya mendapat kedudukan, mereka mungkin akan menyebabkan keadaan umat Islam menjadi merasa tidak selesa dan umat Islam mungkin mengalami satu keadaan yang sukar. Tetapi apabila 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, yang mana saya antara orang yang mendukung di peringkat awal, dan menteri-menteri sebagainya tahu, mereka berjumpa, dan sepanjang pemerintahan PH pun Tun beberapa kali juga ada bertemu juga dengan saya di pejabatnya, dan saya ada surat menyurat beliau memanggil saya ke pejabatnya. Tetapi saya lihat 22 bulan di dalam keresahan. Saban hari isu berhubung dengan orang Islam dan umat Islam. Walaupun tidak keluar daripada mulut DAP itu secara terus, tetapi kewujudan DAP, dan saya juga percaya peranan Parti Amanah yang berada dalam kerajaan dan sebahagian PKR ataupun menyebabkan keberanian banyak pihak untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begitu mengguris perasaan orang Islam, yang menimbulkan ketegangan antara umat Islam dan selain mereka. Saya adalah orang-orang yang terbuka. Saya tidak menyangka hal itu. Boleh tanya ramai pada pemimpin DAP, mereka ada sesi perjumpaan dengan saya sebelum daripada mereka membentuk kerajaan bertahun-tahun sebelum itu. Saya pernah dijemput untuk berucap semasa mesyuarat agung mereka. Saya masih ingat pada tahun 2009. Kemudian masa itu saya berada di Wales, dihubungi. Dan saya juga pernah balik dan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen muda DAP di Pulau Pinang. Saya juga pernah orang yang pernah membenarkan tokoh DAP untuk berucap di dalam masjid di Perlis ini dalam bulan Ramadan. Forum bersama dengan saya. Bertemu, mereka datang ke pejabat saya. Saya ada hubungan yang baik. Sebelum itu, ketika saya di IQ Mengkuang, pemimpin DAP buka puasa bulan-bulan Ramadan bersama dengan saya. Dan mereka ada sesi kadang-kadang makan pagi di rumah saya. Ada malam-malam Ramadan, pimpinan DAP datang ke rumah saya. Maka saya mempunyai sangkaan yang sangat positif pada DAP. Tetapi apabila 22 bulan, saya melihat kenyataan demi kenyataan, bermula daripada Ramasamy dan selainnya, sangat-sangat mengguris perasaan. Seolah-olah tidak ada dalam pemikiran mereka ini melainkan agenda untuk menimbulkan ketegangan dengan umat Islam, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada mulut pemimpin DAP dan rakyat yang mana menyokong hal itu. Golongan yang dikatakan dinamakan dengan liberal melampau itu menjadi-jadi. 22 bulan namanya kita mendengar hal ini, daripada isu-isu biasa hingga pada isu bahasa, sehingga isu tulisan Jawi yang tidaklah isu sebenarnya menjadi isu kepada rakyat negara ini. Ketika itu saya merasakan apabila saya membaca Al-Quran, khususnya apabila datang bulan Ramadan, kita banyak bukan Ramadan ini, yang sebelum-sebelum ini
Juga mereka yang solat malam, sesiapa yang melakukannya mereka akan tahu. Bila kita melalui ayat Quran, kita rasa keadaan ini tak dapat lagi kita terima. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah dalam surah Al-Imran apabila menceritakan jangan mengambil orang-orang yang membenci agama sebagai penolong kita. Qad badatil baghdha min afwahihim, telah zahir kebencian daripada mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang mereka simpan dalam dada mereka lebih besar. Itu Quran ingatkan kepada kita. Saya apabila melalui ayat itu saya rasa sudah cukup. Kerana sedangkan saya peringkat awal memberi peringatan yang very soft reminder kepada mereka supaya jangan ditimbulkan ketegangan. Tapi keadaan tak berlain. Setiap hari isu-isu bukanlah besar, bukanlah Zakir Naik itu keseluruhan isu, itu salah satu isu saja. Tapi isu Zakir Naik pun tak dapat diselesaikan. Setiap hari mereka buat kenyataan. Semua mereka bergabung untuk bercakap tentang Zakir Naik. Apabila sampai LTTE, bergabung pula mereka membela LTTE. Tapi saya lihat, walaupun apa kelemahan yang ada pada hari ini, bukan saya menyokong semua hal, tetapi 2-3 bulan ini, saya tak tahu berapa lama dah PN ini, keadaan itu tidak ada. Kalau kita tengok di media sosial, penghinaan-penghinaan itu sudah, isu-isu penghina orang Islam, memperlekehkan agama, nampaknya reda. Menunjukkan sebelum ini ada pihak yang menyebabkan orang-orang yang mengutuk agama itu berani. Dan apabila pihak itu sudah tidak ada di dalam pemerintahan, keberanian mereka itu sudah hilang. Saya percaya mungkin mereka bersandar pada DAP ataupun DAP itu sendiri, yang berani-berani ini. Juga mungkin mereka berani kerana adanya amanah, yang mungkin akan membela mereka dengan nas-nas agama apabila ada orang yang memperkatakan sesuatu tentang agama, sesuatu yang tidak selesa bagi orang Islam dalam beberapa isu yang kita lihat. Jadi hal ini terhenti. Dan apabila saya melihat hal itu, saya merasakan bukan soal selesa, saya rasakan saya syukur di sudut itu. Dan saya rasa ramai orang Islam juga syukur hal itu. Kita tak banyak, kita bukan membenci. Ada orang kata, adakah saya membenci dengan mengkritik DAP, saya membenci Cina? Saya tak membenci Cina. Kenapa saya nak benci Cina? Saya baik dengan ramai kawan-kawan Cina. Nak benci Cina apa? Ibu saya sendiri darah Cina. Separuh dari saya Cina. Saya tak membenci Cina. Kalau takkan saya membenci separuh. Saya hanya memperkatakan golongan yang menentang ataupun golongan yang menimbulkan kegusaran kepada umat Islam. Ketika zaman-zaman yang lepas, iaitu ketika zaman BN dan juga sebelum zaman BN, ada isu gereja, isu saya antara yang tampil untuk mempertahankan bukan Islam, supaya mereka tidak dihina, supaya mereka tidak diperkotak-katikkan. Dan mereka boleh membaca artikel-artikel saya menulisnya. Bukan ketika zaman yang mana ada risiko, saya tetap mempertahankan hak bukan Muslim. Tapi apabila saya mengkritik tindakan beberapa orang bukan Muslim, ini menunjukkan ekstremis agama. Ini double standard. Sebab itu saya rasa bukan soal selesa ataupun tidak selesa. Soalnya, pertama, kerajaan ini baru. Kita nak hantam dia pun, dia baru beberapa bulan. Dan kita telah melalui satu pengalaman, kita jatuhkan naik itu, yang naik kita harap dia janji, kan, kata orang harapkan pegar makan padi, kan, jadi bukan harapkan burung pegar tu dia yang makan padi. Harapkan orang yang kita nak harap, akhirnya mereka tak boleh diharapkan. Maka sebab itu inilah soal yang berlaku. Maka saya mengambil masa untuk melihat kepada, kalau kerajaan PN ini mengulangi isu-isu yang rasuah, yang jelas dan seumpamanya, saya akan memperkatakannya. Ini ada beberapa isu masih lagi bersekitaran antara mereka itu. Jadi saya diamkan. Kerana orang politik ini, kata Sayyidina Ali pada Khawarij, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar dengan maksud yang batil.
Mereka cakap, mana seorang mufti apabila ada pengkhianatan politik. Tapi masa zaman mereka merintah, saya cakap, kata Khalid Samad, kalau nak cakap politik, sila masuk politik. Itu kerajaan. Begitulah orang politik. Sebab itu maka kita mesti konsisten. Fastaqim kama umirt. Berdiri tetap seperti mana kamu diperintahkan. Apabila sampai masanya, kita akan bercakap dengan perkara yang perlu untuk kita bercakap, insya-Allah.